Kerja Allah belaka tu, ya. Menaik dan menurun kerja. Kalau tampilnya turun, dia tak nak naik macam lawan daripada yang tadi. Matahari tu turun dia malam je, tak ada siang-siang macam. Tuan-tuan, seronoklah tidur je kerja. Apa akan jadi? Sejuk ajalah. Kerana malam ni sejuk ke tak? Sejuk kan? Dia makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk. Udah subuh lagi sejuk kan? Sekarang melugut subuh ngetor sejuk ni, kalau tak ada naik matahari, sejuk tu bertambah, tambah, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk. Sudahnya segala cecair yang ada di atas muka bumi ini akan menjadi ais, beku belaka. Termasuklah darah-darah dalam badan kita ni akan menjadi beku. Kata kalau ada darah beku macam habislah mati semua. Jadi matahari ada pun tak mau hilang-hilang pun mati. Matahari tak nak keluar-keluar pun kita mati. Itu sebab Allah jadikan pertukaran siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, kata Allah. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pertukaran antara malam dan siang adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mahu berfikir. Itu dia. Itu gunakan mata tu, tengok alam ni, baru terasakan kebesaran Allah Ta'ala. Lagi apa? Kitab ilmu dan melihat langit dan bumi dan sekalian makhluk Allah sampai kepada hatimu, mengetahui akan Tuhanmu yang menjadikan demikian, yang menjadikan akan dikau dan akan sekalian yang demikian itu. Semuanya Allah menjadikannya. Tengok mata tu manusia, tengok manusia ramai ni, ramai agak berapa orang ni? Ada ke? Semua ada. Kepala satu, hidung satu, telinga dua, tangan dua. Tapi serupa ke tak? Siapa yang mendesain kan tu? Saya lain rupanya, tu imam lain rupanya, Tuan Pengerusi tadi lain rupanya. Siapa yang mendesainnya? Allah Ta'ala. Mun serupa aja macam mana nak kenalnya, aku dah serupa aja. Saya rupa tu imam rupa orang serupa aja. Bagi 12 ni serupa aja orang macam mana? Mana nak tahu yang ni Noah, yang ni Ahmad, yang ni Ali, yang ni Zakaria, yang ni mana tahu? Pasal serupa aja. Tengok berbeza-beza. Tak kita rasa kebesaran Allah ni. Itu gunanya mata itu untuk merasakan kebesaran Allah. Itu sebab Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri-diri kamu itu kamu tak terasa ke, tak nampak ke kebesaran Allah. Itu guna mata. Kemudian telinga pula. Dan hendaklah engkau perlakukan telingamu itu pada mendengar zikir. Itu baca betul-betul zikir, zal kaf ra tu. Salah baca siap. Lain bunyinya. Baca betul-betul apa? Zikir. Jangan baca lain. Kalau baca lain awai. Kalau salah baca apa jadi? Zakar. Zakar apa artinya? Kena baca betul-betul. Kalau salah baca, ya Allah, ulama-ulama yang terdahulu sangatlah panjangnya. Faham ke mana ni? Zikir maknanya berbeza benar. Padahal nak sebut panjang zikirnya. Tapi kalau salah sebut, apa macam? Sangatlah panjang, ya Allah. Minta maaf lah, bukan nak mencarut ni dah. Nak ngabur kan betul-betul. Baca tu biar benar-benar ya. Dan mendengar Quran dan mendengar akan ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat. Dan jangan engkau dengar akan segala yang haram. Yang haram jangan didengar ya. Orang mengumpat jangan dengar, jangan serota. Kalau tengah mengumpat jangan pergi pula dekat dia. Apa kata mereka tadi? Itu saja nak dengar lah tu. Kalau kita tengah ramai-ramai ada orang mengumpat, apa buat? Beredar dari majlis itu. Minta maaf dia teman nak balik nak kencing, kita kabur aja. Lantaklah nipu, tak apa. Nipu pun harus hukumnya tu. Tak ada berdosa. Kalau orang mengumpat lagi, lidah tu macam-macam mencarut lah dia, berhikayat lah dia, macam-macam. Jangan digunakan lidah tu kepada benda-benda yang seperti itu. Dan jangan engkau dengarkan akan segala yang haram dan segala yang makruh. Yang makruh pun dosa.
dan segala yang sia-sia. Ada 3 jenis tu, yang haram, yang makruh, yang sia-sia. Jangan dengarkan. Yang sia-sia tu tak ada haram tapi tak ada faedah. Pahala beda, dosa beda. Habis masa gitu je dengar cerita yang sia-sia. Ya? Dan hendaklah engkau pelakukan lidahmu, tu lidah pula tu, akan zikrullah, dan membaca Quran, dan mengucap syukur, dan alhamdulillah bagi Allah Ta'ala kerana menzahirkan akan syukur daripada nikmat yang datang kepadamu. Jadi lidah tak apa gunanya? Zikir banyak, baca Quran, baca kitab-kitab ilmu dan sebagainya. Itu tanda syukurnya. Nak menzahirkan akan kesyukuran kita atas nikmat Allah yang datang kepada kita tu. Dan demikian lagi segala anggotamu, daripada tanganmu dan kakimu dan lainnya, maka hendaklah engkau perlakukan kepada segala yang disukai Allah Ta'ala. Sebab itu Allah datangkan dalam dunia ni ada hukum. Hukum tak ada banyak, 5 aja. Dalam syarak hukumnya ada 5 aja. Wajib lagi, haram lagi, sunat lagi, makruh lagi, harus. Yang disuruh 2 aja, apa? Yang wajib dan yang sunat. Apa kata wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu yang wajibnya, mesti buat. Yang haram, apa katanya? Dibuat berdosa, dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Bukan dibuat ya, mesti ditinggalkan. Kita nak pahala ke tak? Nak pahala, jangan buat benda-benda yang Allah haramkan. Ya, kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah. Makan dan minumlah, tetapi jangan melampaui batas. Makanlah, tapi jangan makan benda-benda yang haram. Ya, minumlah, jangan minum benda-benda yang haram. Ya, dan jangan makan yang syubhat, itu makruh. Ya. Itu gunakan nikmat Allah tu ya. Digunakan tu. Yang apa? Yang wajib buat semua, yang haram tinggalkan semua. Yang sunat buat sebanyak-banyak yang mungkin. Buat sebanyak-banyak yang mungkin. Semua anggota kita ni, daripada kepala sampai ke kaki. Buat sebanyak-banyak yang mungkin yang sunat-sunat tu. Allah kata sunat pakai sorban. Apa buat? Apa buat? Pakailah sorban. Dan benda tu baik ya. Ya. Sorban tu melambangkan orang tu taat ke melambangkan orang tu derhaka? Orang pakai sorban ni, ada ke pun nak tengok orang pakai sorban berjoget? Ada? Ada ke? Kalau ada aja, patut ditampuk aja orang itu pun. Jadi dia melambang apa? Orang tu taat kepada Allah Ta'ala. Ndak ada. Image taat tu ndak ke tak ndak? Ndak ke tak ndak? Atas? Ya itu sunat. Ya. Dah tahu benda tu baik, buat yang baik. Pakai seluar pendek itu lambang apa? Lambang ketaatan ke lambang kederhakaan? Lambang kederhakaan itu yang Allah benci, jangan dibuat. Yang Allah gemuk, buat. Itu ya. Begitulah anggota kita yang lain tu. Mana yang Allah gemuk, buat. Mana yang Allah benci, jangan dibuat. Ya, itu sebab datang 5 hukum. Hukumnya wajib dan sunat. Yang wajib tu buat semua, jangan tinggalkan. Ya, di antara yang wajib apa? Sembahyang 5 waktu, jangan tinggal. Lagi taat kepada ibu bapa, jangan tinggal. Lagi takkan tak tahu lagi apa lagi yang wajib. Menuntut ilmu wajib, jangan tinggal. Kecuali dia ada tempat lain menuntut ilmu yang sama, tak apalah. Bukan mesti pada seseorang guru tu, tidak. Ya, bukan mesti nuntut ilmu pada Ustaz Ibrahim, tak payah. Mana-mana pun tak apa, asalkan ada dia hadir dalam majlis ilmu. Dia pergi ke sana ke sini tak apa. Macam malam ni ada seorang kawan kami tu selalu ikut saya, tapi malam ni tak nak ikut. Malam ni dia nak dengar Datuk Seri Nizar Jamaluddin. Boleh tak? Boleh ya. Tak apa ya. Jadi gunakan yang wajib tu, buat semuanya. Begitu juga yang fardu kifayah.
Kena buat semua kerana dia hukumnya wajib. Wajib juga tapi bukan untuk individu, wajib untuk masyarakat. Kalau seorang tak ada, seorang yang buat, yang lain tidak berdosa. Kalau seorang pun tak ada buat, habis semua berdosa belaka. Itu yang fardu kifayah. Di antaranya apa? Berjuang di jalan Allah. Itu wajib tu yang kita tak tahu. Ya, berjuang di jalan Allah tu bukan satu option tau, itu satu obligation, satu tanggungjawab. Kena berjuang di jalan Allah, kena dirikan hospital yang menjalankan syariat Islam, kena keluarkan makanan yang halal lagi suci. Macam lagi lah, kena dirikan pendidikan yang boleh melahirkan anak-anak yang soleh. Itu semua wajib lah kata ya. Buat semua. Itu tanda syukur lah tu. Bila kita syukur, kita buat yang wajib semua tu. Tinggalkan yang haram. Yang benda haram-haram tu tinggalkan. Makanan yang haram tinggalkan, minuman yang haram tinggalkan, perbuatan yang haram ditinggalkan, berjudi itu janganlah berjudi. Tinggalkan. Yang sunat buat sebanyak-banyak mungkin. Kerana sunat tu artinya apa? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi elok buat ke elok tinggal? Elok buat atau buatlah. Yang kita tadi qabliyah maghrib buat ke tak? Buat. Elok dah tu. Begitu juga azan dan iqamah elok tak? Elok buatlah benda yang buat yang sunat. Yang makruh dibuat dapat pahala. Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi kedudukannya apa? Elok ditinggalkan. Dan tahu makruh. Makruh tu perkataan kariha. Kariha tu artinya benci. Allah benci. Jadi janganlah kita buat bila Allah benci ya. Cuma Allah tak hukum, tak denda kita. Dia benci aja tapi tak denda. Itu makruh. Jangan juik aja bila dengar makruh. Allah makruh kan, haram makruh je. Setengah tu juik aja. Allah benci ya. Kariha yakrahu apa lagi? Karhan makruhun. Kata orang yang ngaji saraf lah. Saya ngaji cakap orang putih aja. Jadi Allah tu benci. Janganlah kita buat yang makruh. Kecuali tak dapat dielakkan. Itu lain pasal tak dapat dielakkan. Kita lapar apa benar. Buluh dah. Yang ada petai aja. Macam? Yang lain apa tak ada? Petai aja macam? Makanlah kau boleh itu boleh menyambung nyawa. Yang kelima, harus. Apa kata harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanyalah selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yang harus ni bila kita buat, dia tak kekal sebagai harus. Dia bukan jadi harus tak. Bila kita buat, dia jadi sama ada wajib, sama ada haram, sama ada makruh ataupun sunat. Bila benda yang harus tu, boleh wajib, ya, boleh haram, boleh sunat, boleh juga makruh. Dia tidak kekal tinggal sebagai harus tak ya. Macam heran ye ke cakap ustaz ni? Ye ke tak? Benda tu harus, macam makan. Apa hukum makan? Makan apa hukumnya? Harus. Bukan wajib. Kalau wajib semua berdosa kejam ni. Tak boleh buat lain. Makan je kau dia ngap ya. Jadi hukum makan tu apa? Harus. Bila kita makan, apa benda kita makan? Ya? Kita makan nasi. Apa hukumnya? Baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaq. Apa hukumnya? Sunat. Ya? Kalau kita bulo, tak makan, mati. Ya, macam? Bulo. Tahu ke bulo? Lapar apa benar? Kalau tak makan, mati. Ya, macam? Ketika itu wajib makan. Barang ada, dia tak nak makan dia mati macam. Wajib dah dia makan. Ya. Atau dia banyak ada pilihan. Dia tengok dia ada daging babi, dia pilih daging babi makan macam. Pilihan banyak. Macam apa hukumnya? Jadi haram. Tak tahu lagi. Banyak lagi pilihan-pilihannya. Ikan ada apa? Dia cari petai, cari nak makan macam. Jadi makruh. Itu dia. Benda makan tu boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh apabila dilaksanakan. Hukum asalnya memanglah harus. Tapi yang harus tu bila dilaksanakan dia bertukar hukum. Dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi sunat, boleh jadi makruh ya.
Saya bagi contoh lain dah bagi faham betul-betul. Menguap tu harus. Menguap harus tak? Ha. Tak kira lah menguap. Boleh tak menguap jadi wajib? Ha, boleh tak menguap jadi wajib? Katakanlah seorang tu dia ada penyakit. Ya, sakit perut lah, gulung-gulung sakit perut. Ubatnya menguap aja. Bila menguap hilang sakitnya. Jadi bagi dia apa? Wajib dia menguap. Orang lain tak wajib, dia seorang je. Pasal dia bila menguap hilang sakitnya. Bila menguap hilang sakitnya. Bila sakit hilang. Ha, macam wajib dia menguap. Kalau dia menguap, ini tak bukan kejadian tadi, yang lain pula ya. Ha, dia menguap, dia tutup mulut dengan tangan. Lepas tu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia jadi apa? Jadi apa? Jadi sunat. Ha, tadi asalnya harus je. Bila dia lakukan, kita berdoa, dia tutup mulutnya, jadi sunat. Faham ke ni? Ha. Kemudian muak je ni, cerita muak je. Ha, muak. Dia makan jerin, makan petai, makan, lepas tu isap cerut cap matahari. Ya. Ha, lepas tu cari apa namanya? Makan macam mana? Makan belacan, makan apa-apa. Lepas tu dia menguap, kita depan tu kursi kita. Macam mana? Wah, depan muka tu kursi macam mana? Ha? Makruh kan? Pengsan dia tengok cium baunya. Ha, apa hukumnya tu? Haram ya. Ha, itulah kira haram tu. Pasal merosakkan membinasakan orang lain. Ha ya. Ha, sebab tu kalau kita puasa lah atau kita apa-apa kan, jangan bercakap terapat penuh mulut kita dengan muka dia. Takut pengsan dia. Ya. Ha, tapi kalau dia menguap ngangin aja. Macam dah apa hukumnya? Itu yang baru makruh ya. Ha, itu baru makruh. Jadi maknanya menguap boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Ha, begitulah benda-benda harus yang lain ya. Ha. Ha, jadi itu dia. Bila kita tahu benda itu namanya mengamalkan ilmu yang ada. Ha, maknanya bersyukurlah kita kepada Allah SWT. Apa aja kita buat boleh datang pahala. Menguap datang pahala. Bersyukurlah tu. Ha, kita menguap tu satu seksa tau. Boleh menguap tu, itu kita kena bersyukur dengan Allah Ta'ala. Itu sebab kita bila menguap baca apa? A'udzubillah. Jangan baca alhamdulillah pula. Ha, ya? Bila menguap baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha, ada satu perkara yang berlaku, kita kena baca alhamdulillah. Apa dia? Berosin. Berosin baca alhamdulillah. Dapat pahala. Berosin pun dapat, pahala pun dapat. Berosin ni jangan main-main tau. Kalau tampilnya tak mau berosin macam gatal aja dia hidup jenuh. Tak mau macam seksa lah. Seksa bila dah proses tu alhamdulillah. Lepas tu dia. Ha, itu dia. Ha, dan lain-lainnya hendaklah kau perlakukan pada segala yang disukai Allah Taala dan kau jauhi daripada segala yang dibencinya. Itu bukan contohnya ya. Yang dibenci tak ada berapa beda kosong. Ha, yang dibenci Allah Ta'ala, yang Tuhan benci jangan kita buat ya. Ha, yang Tuhan suka baru kita buat. Wallahu a'lam ya. As-faslus sadis fil ikhlasi was sidq. Itu akan datang kita baca ya. Bab yang ke-6, pasal yang ke-6 pada menyatakan ikhlas dan juga benar ya. Ha, itu akan datang kita baca bulan depan lah kalau panjang umur. Kalau padam orang lain lah pula carilah guru lain ya. Ha. Saya umur bukan tentu ya. Baik, ada masalah silakan. Tak ada. Alhamdulillah. Ada. Kadang-kadang orang tak semayang dia cakap saya bersyukur macam mana tuan? Saya apa? Semayang tak ada tapi tak tahu syukur macam mana? Syukur. Itu kufur nikmat namanya. Ya, dia tak semayang, dia syukur aja. Dia kata aku syukur aja. Tempat makan. Alhamdulillah, tidur. Langsung tak ada sembahyang zuhur ya. Itu bukan syukur namanya, itu melafazkan kalimah syukur. Syukur kan tadi ada 3, ilmu, hal dan amal. Nak ada 3-3 tu baru ada namanya syukur. Yang pertama dia ada ilmu tentang syukur, yang kedua dia sikap dia dengan kesyukuran, yang ketiga amalan dia. Amalan tu nak ada baru namanya syukur. Kalau tak ada amalan, koranglah. Maknanya tak cukup syarat syukurnya tu. Lagi? Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan mi yang Cina buat tu sah. Ya. Makruh ke haram? Itu makan syubhah namanya. Jadi kita tak boleh menentukan hukumnya.
Ya, sebab apa dalam hadis sebut da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukannya. Ya, jadi kalau kita ragu-ragu, tinggalkan kepada yang tidak meragukan. Ini dua jenis ni. Satu dibuat oleh Tang Long Leng, satu diusahakan oleh Haji Ibrahim. Yang mana meragukan, yang mana tidak meragukan. Kalau meragukan, yang orang kafir buat, tinggalkan. Ya. Bermakna makan itu dia hukumnya Allah saja yang menentukannya. Ya. Allah saja yang menentukan. Kita tak tahu ya. Tapi takut ada unsur haram di situ. Apabila ada unsur haram, apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka lah yang aula baginya. Jadi kita apa nak buat tentang benda-benda syubhat macam ni? Elok ditinggalkan. Kerana takut ada unsur-unsur haram di situ. Ya. Tinggalkanlah. Bukan mati tak makan mi pun. Mati ke tak makan mi yang dekat diusaha oleh Tang Tong Cheng? Tak ada mati. Tinggalkanlah. Ya. Sebab itu dulu, ya, masa saya dalam Arkam dulu, di antara perbuatan ataupun di antara usaha-usaha Arkam dulu apa? Melahirkan makanan yang suci dan halal. Supaya masyarakat tak ada keliru lagi tentang makanan. Tapi malangnya Arkam diharamkan, udah kegiatan yang lain pula sekarang ya. Itu dia. Lagi? Maknanya bagi orang umum, orang awam macam kita ni, makan benda-benda syubhat macam itu hukumnya halal, harus ya, boleh. Tapi bagi orang yang warak, dia tak tahu warak. Orang yang warak dia tak makan. Ya. Dia mengharamkan diri dia daripada memakan benda-benda seperti itu. Itu orang yang warak. Ya. Hukumnya di sisi Allah, wallahu a'lam. Tak ada siapa yang berani mengeluarkan hukum. Ulama pun tak berani nak mengeluarkan hukum kerana kita tak tahu apa kandungannya. Tapi orang warak ditinggalkannya. Orang wakrak tanpa aja dia. Wallahu a'lam. Lagi? Habis? Sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.